Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimira Balkis Medina Azmi dari kelas 2 di DPIH dan saya akan menceritakan tentang pengenalan surah Yasin. Okey, surah Yasin ialah surah Makkiyah dan mengandungi sebanyak 83 ayat. Surah Yasin ini juga merupakan surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Okey, apakah keistimewaan surah Yasin ini? Surah ini menyebut tentang kisah penduduk kampung At-Taqiyah dan reaksi mereka bersama kumpulan yang diutuskan kepada mereka untuk memberi petunjuk dan mengajak mereka kepada Allah. Kemudian disebut mengenai kedatangan seorang lelaki yang dipanggil Habib Al-Najjar yang mengajak mereka supaya menerima ajaran utusan tersebut. Kisah ini disebut di dalam ayat yang ke-13 hingga 29. Selain itu, surah Yasin ini juga menceritakan tentang memberikan nas-nas yang menunjukkan bahawa matahari itu bergerak di atas orbitnya sendiri. Maka sesiapa yang menyatakan bahawa matahari itu duduk diam, tidak bergerak adalah kafir berdasarkan ayat yang mulia yang mereka dustakan, iaitu ayat yang ke-38. Disebut juga tentang mulut-mulut orang kafir akan dikunci pada hari kiamat dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bagi mereka, iaitu di dalam ayat yang ke-65. Surah Yasin ini juga menceritakan tentang hapusan tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan sebagai seorang penyair dan pembuat syair, sedangkan ia tidak layak bagi Nabi SAW. 69. Disebut juga di dalam ayat yang ke-80 bahawa Allah menjadikan api daripada pokok yang hijau. Tidak dibaca surah ini ketika berada dalam kesusahan, melainkan Allah mempermudahkan bagi orang yang membacanya. Ibnu Kathir menyatakan di dalam tafsirnya selepas meriwayatkan hadis berkaitan surah ini. Untuk itu, berkata juga sebahagian ulama, di antara keistimewaan surah Yasin ini, ia tidak dibaca ketika berada dalam kesusahan, melainkan Allah akan mempermudahkannya. Beliau berkata, seolah-olah membaca di sisi mayat akan menyebabkan turunnya rahmat dan keberkatan serta mempermudahkan keluarnya roh. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Safwan Ibnu berkata, para masyayikh berkata, apabila dibaca surah Yasin di sisi mayat, nescaya Allah akan meringankan segala keperitan sakaratul maut daripadanya dengan kemuliaan surah ini. Sesungguhnya dengan membaca sebanyak 41 kali amat mujarab untuk melepaskan kesulitan dan bebanan serta mencapai apa yang dihasratkan. Sesungguhnya setiap amalan itu didatangkan dengan niat. Allah sahajalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu sahaja daripada saya tentang pengenalan surah Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimira Balkis Medina Azmi. Saya akan membaca surah Yasin ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sadaqallahul azim. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Nurin Naziha binti Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala absarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi aghnaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukhmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Baiklah, seterusnya ayat 16 hingga 20 saya akan serahkan kepada saudari Farisha. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum wa in zurkitum bal antum qaumun musrifun. Faja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Syafiqah yang akan membaca ayat 20 hingga 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca surah Yasin dari ayat 21 hingga 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wala liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu biduri la tughni anni sya'antuhum say'aw wa la yunqizun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naimira Balkis binti Azmi. Saya akan menceritakan tentang tafsir surah Yasin dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Okey, ayat yang pertama. Yasin. Allah saja yang mengetahui maksudnya itu. Berkata setengah mufassirin, makna Yasin ialah wahai manusia. Maka yang dimaksudkan di sini ialah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebahagiannya pula maksudnya ialah wahai penghulu sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kokoh. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad daripada pesuruh Allah. Ala siratim mustaqim. Yang tetap di atas jalan yang lurus iaitu Islam. Tanzilal Azizir Rahim. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan yang maha keras kerajaannya lagi maha mengasihani hamba-Nya. Okey, apa huraiannya? Sesungguhnya Allah bersumpah dengan Al-Quran bahawa Nabi Muhammad SAW adalah dari kalangan utusannya. Ini secara tidak langsung menolak tanggapan orang kafir yang menyatakan bahawa baginda bukanlah utusan Allah. Allah menurunkan surah ini kerana kaum kafir Mekah pernah berkata, Muhammad ni bukanlah Nabi dan juga Rasul. Muhammad ni hanyalah anak yatim Abu Talib. Dia tidak pernah pergi ke tempat kanak-kanak belajar, mengaji dan tidak pernah pergi kepada guru untuk mempelajari ilmu. Macam mana dia boleh jadi seorang Nabi? Orang kafir Mekah sentiasa berada dalam keingkaran mereka dan tidak mempercayai kerasulan baginda. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menolak dakwaan kafir Mekah tersebut. Allah menjadi saksi dengan zatnya yang mulia atas kebenaran Nabi, menjadi pesuruh dan Nabi-Nya, seolah-olah Allah berfirman, wahai Muhammad, jika kaum kafir mengingkari dan tidak percaya bahawa engkau
engkau adalah pesuruh dan nabiku, maka janganlah engkau berduka dan susah hati. Sesungguhnya aku naik saksi bahawa engkau adalah daripada pesuruh dan nabiku. Sebagian ulama menyatakan orang yang lapar apabila membaca surah Yasin dengan hati yang bersih, nescaya dikenyangkan oleh Allah dengan kurniaannya. Jika orang yang takut kepada sesuatu dan membacanya, nescaya Allah menghilangkan ketakutan dan kesusahannya. Jika orang yang banyak hutang membacanya, nescaya dilepaskan oleh Allah akan hutangnya. Dan apabila orang yang mempunyai hajat membacanya, nescaya diterima oleh Allah akan hajatnya. Surah Yasin merupakan surah yang besar kadarnya dan mempunyai kelebihan serta ganjaran yang begitu masyhur. Di dalam hadis Nabi menyatakan bahawa surah Yasin merupakan hati Al-Quran, penghapus duka cita dan kesedihan. Ia juga merupakan bekalan untuk menghapuskan bala bencana, kebimbangan dan menyelamatkan daripada fitnah dan malapetaka. Ahli arifin, iaitu orang yang dekat dengan Allah, mewasiatkan supaya membaca surah ini, dan ia telah menjadi amalan rutin para wali yang soleh. Dengan membacanya, setiap orang yang benar akan mencapai kejayaan dan segala tujuan dan hajatnya. Hendaklah kamu memandang pertolongan Allah dengannya setiap kali kamu dilanda kemurung bercanda, maka akan terhasil kejayaan, terhapus kesempitan daya, lapangkan dada dan memudahkan urusan. Perbanyakkanlah membaca di samping memperindahkan kekhusyukan membacanya, dan amatilah nama-nama Allah yang terhimpun di dalamnya, sama ada tersurat maupun yang tersirat. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Nuri Naziha binti Muhammad. Maksud ayat 6 hingga 10 telah menceritakan bahawa supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai dan sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka. Kerana mereka tidak mahu beriman, sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat, lalu kami tutup pandangan mereka. Dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar, dan dengan sebab itu sama sahaja kepada engkau tidak beri amaran kepadanya. Seterusnya pula, saya akan menerangkan tentang ayat 11 hingga 15. Di sini saya dapat lihat bahawa ayat ini menceritakan tentang peringatan. Peringatan itu bergantung kepada seseorang manusia itu, sama ada mereka ni mahu mendapatkan manfaat daripadanya ataupun hanya sekadar mendengarkannya tanpa mengambil apa-apa manfaat lah. Sebab kata pantai ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selain itu, ayat ini juga ada menjelaskan tentang hari kebangkitan, di mana orang-orang yang sudah meninggal dunia akan dihidupkan semula, iaitu akan dibangkitkan dari alam barzakh. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Di samping itu, ayat ini menceritakan tentang hikmah dari kisah Muhammad terdahulu, seperti kisah Asyhabul Qaryah serta para rasul diutus untuk beri petunjuk ke atas kurniaan Allah dekat orang-orang yang mengingkari risalahnya itu. Para rasul juga telah menerima pelbagai ujian lagi ketika sedang berdakwah untuk menyeru ke jalan Allah. Akhir sekali, ayat ini ada disebutkan alasan kenapa kaumnya tak nak beriman kepada Allah. Alasannya ialah kebanyakan mereka yang mendustakan itu yakin bahawa ketiga utusan tu adalah manusia biasa, sama macam mereka, sebab diorang rasa mereka tiada keistimewaan yang ditunjukkan ketika itu, dan kemungkinan juga sekarang seseorang itu tak akan dihargai kalau tak ada kepandaian atau keahlian yang luar biasa.
dan juga kerana mereka yakin bahawa Tuhan yang Maha Pengasih ni taklah menurunkan dan tidak akan menurunkan risalah ataupun kitab yang berisi wahyu, dan tidak pula memerintahkan untuk beriman kepada ketiga utusan itu. Sebab mereka ni menyimpulkan ketiga utusan tu hanya menipu. Firman Allah menggambarkan penolakan mereka itu adalah ada di ayat Ma anzalar rahman, menunjukkan bahawa penduduk Antakya tu telah lama mengenal Tuhan, tapi hanya mereka ni mengingkarinya dan diganti dengan berhala. Oleh sebab tu semua rasul mereka tolak. Sekian, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan sedikit kisah yang diceritakan dalam ayat 15 hingga 26. Ayat ini menceritakan tentang penduduk dari sebuah bandar yang menolak dakwah para rasul-rasul. Mereka tidak dapat menerima rasul dari kalangan manusia. Siapa mereka itu? Mereka adalah penduduk di sebuah bandar yang dinamakan sebagai Antakya. Menurut mereka tidak perlu ikut kata-kata para pendakwah itu, kerana mereka kata kalau Allah nak turunkan utusan, mestilah Allah turunkan malaikat kepada mereka dan bukannya hantar manusia biasa seperti para rasul itu. Jadi, kononnya mereka tak mahu terima dakwah dari manusia. Lihatlah betapa mereka sombong sekali. Bukan sahaja mereka tak nak terima ajakan dakwah itu, tetapi mereka sampai menindakkan kedudukan para rasul itu sebagai nabi pula. Kemudiannya mereka mengatakan Tuhan tidak ada pun utus para rasul. Dan lagi teruk, mereka kata Tuhan tidak ada turunkan wahyu pun. Mereka tuduh ketiga-tiga rasul itu sebagai pendusta. Para utusan itu menegaskan bahawa mereka dihantar oleh Allah. Cukuplah Allah menjadi saksi yang mereka itu adalah rasul. Jika mereka berdusta atas nama Allah, niscaya Dia akan menghukum mereka dengan sekeras-kerasnya. Akan tetapi Allah akan memberi sokongan kepada mereka, dan kelak penduduk itu akan tahu siapa yang berada di jalan yang benar. Jadi kerana penduduk Antakya itu telah menolak takbir dari rasul-rasul itu, mereka telah tiba dengan bala yang mereka masukkan adalah tidak turun hujan dan sebagainya. Mereka kata para rasul itulah yang membawa bala dan sial itu. Dulu tidak ada, tapi bila mereka datang, jadi pula kemarau itu. Mereka suruh para rasul itu berhenti dari menyeru mereka untuk mengesahkan Allah dan menghina Tuhan Rom, kerana mereka juga mempunyai agama yang sesat yang mereka amalkan. Mereka rasa apabila Tuhan mereka telah dihina, itulah sebab bala turunkan kepada mereka. Mereka mahu rasul-rasul itu berhenti dari berdakwah. Mereka telah memberi ancaman bunuh kepada para rasul, dan mereka kata sebelum mereka nak rejam sampai mati para rasul itu, mereka nak kenakan seksa dulu, iaitu nak pijak-pijak para rasul itu ramai-ramai sampai patah tulang para rasul itu. Kemudiannya para rasul itu menegaskan yang bala musibah itu bukan sebab mereka beri taksirah kepada penduduk bandar itu. Perkataan itu mengajak mereka buat perkara-perkara yang baik. Takkan sebab suruh buat perkara yang baik boleh turun bala pula. Memang tidak patut tuduhan mereka itu, tapi sebab mereka engkar kepada peringatan itulah yang menyebabkan bala itu turun kepada mereka. Ini adalah kerana mereka engkar kepada ajakan tauhid. Sepatutnya mereka mengambil peringatan yang diberikan oleh para rasul itu dan mengamalkannya, tapi mereka tidak buat begitu. Mereka sebaliknya menjadi semakin engkar. Dari ayat sebelum ini kita tahu bahawa mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka telah menolak ajakan dakwah para rasul itu. Mereka juga telah menyalahkan para rasul itu apabila mereka telah ditimpa dengan bala. Itu adalah antara perbuatan melampau mereka yang tidak boleh dapat dari ayat-ayat dalam surah Yasin ini. Mungkin ada banyak lagi yang mereka telah buat. Allahu a'lam. Sambung ke ayat yang seterusnya. Saya akan menerangkan maksud yang terdapat pada ayat 21 hingga 25. Dan maksudnya ialah kita hendaklah mengikuti orang yang tidak meminta sebarang balasan kepadanya, kerana mereka ialah orang yang mendapat hidayah. Terdapat satu pertanyaan, iaitu sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka ia pun menjawab, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan kepadanya lah aku dan semua orang akan kembali. Di sini saya dapat menguraikan yang kita sebagai umat Islam harus bangga dengan agama kita sendiri, dan kita tidak perlu untuk menyembah agama lain selain daripada agama Islam. Selain itu, jika Allah Ar-Rahman hendak menimpakan dengan kemudaratan, ia tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadanya dan tidak dapat diselamatkan. Seterusnya, jika kita melakukan syirik, kita akan berada dalam kesesatan yang jelas. Dan sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan, maka dengarlah nasihatku. Perkara yang saya boleh rumuskan tentang surah Yasin ini ialah surah ini boleh dibaca pada setiap hari dan bukanlah pada hari Khamis, malam Jumaat ataupun majlis-majlis tertentu.
Sebelum memulakan bacaan Yasin ini, kita boleh meminta hajat dahulu ataupun mendoakan kesejahteraan orang lain dan juga keluarga kita. Dengan membaca Yasin, ia dapat menenangkan hati kita. Dalam surah ini juga Allah menyatakan kepada manusia bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan rasulnya. Sesiapa yang beriman kepadanya akan mendapat keampunan dan pahala serta syurga yang indah. Tapi sebaliknya mereka yang kufur akan ke neraka jahanam. Dengan membaca surah Yasin ini juga, niscaya Allah akan menuliskan pahalanya seperti pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah SAW melalui ibadah dan bacaan surah Yasin yang banyak manfaatnya. Jadikanlah ayat suci ini sebagai amalan harian dalam kehidupan kita agar kita sekeluarga dipermudahkan rezeki yang penuh keberkatan ini.